daripada carburetor ke injection kan. So macam semalam saya baru dyno motor belang. Belang yang pakai carburetor dia convert jadi injection. So far tengok komen dia seronok lah. Dia kata okey lah ni, sedap ke kan. Sedap, ada beza lah, tak adalah macam carburetor ke kan. So hari ni saya nak share kenapa ada yang convert daripada carburetor ke injection. Kenapa ada yang kata injection lagi power lah, carburetor lagi power lah. Mana satu betul power. So kita akan cerita sedikit penerangan berdasarkan tuning lah. Berdasarkan saya tune kat sini, apa yang bezakan dia. Kenapa pula carburetor setengah tu ada bobok-bobok, sangkut-sangkut kan, berat lah apa semua. So kita akan cerita. Saya tunjuk dekat graf lah perbezaan AFR. AFR ni air to fuel ratio, maksudnya bancuhan minyak dengan udara. So saya tunjuk kenapa carburetor dia ada semput sikit, kenapa dia tak smooth, kenapa dia ada kekurangan sikit berbanding injection. Okay. So yang dua orang dengan kita ni kalau ada peluang bolehlah share dengan kawan-kawan kan. Dia nak compare, dia nak tahu pasal carburetor ke apa. Saya akan tunjuk lah ni. Saya akan tunjuk graf dekat dyno punya mesin. Perbezaan ni lah, perbezaan injection dengan carburetor punya AFR. Carburetor ni fokus dia selalunya kalau motor-motor standard dia bolehlah dapat AFR cantik, carburetor kecil kan. So kita boleh tune dapat cantik-cantik. Kalau dah modi, kita pakai cam duration tinggi kan, head dah besar, jadinya dia ada orang kata kita ubah karakter enjin menjadikan power dia lebih kepada high RPM. Jadi bila power dia dekat high RPM, dia nak minyak lebih dekat high RPM. So macam carburetor ni, kita punya tuning kita based on main jet. Pilot tu untuk support lah, jarum pun untuk support, untuk cara bawa lah. Bila bawa kita akan ajar jarum dengan pilot lah, pilot untuk idling apa semua. Okay. So untuk carburetor dengan saya ada satu carburetor, saya ambil apa yang ada lah, macam biasa lah kan. Saya ambil apa yang ada. So sekarang dah ada 7 orang. Kalau ada berpeluang boleh lah share dengan kawan kan. Nak tunjuk sikit lah pasal carburetor dengan injection. Saya akan cerita sikit perbezaan dia, apa benda carburetor, apa benda injection. Okay. So ni carburetor saya 28. So apa yang carburetor ni selalunya apa yang kita tune dia punya, kita adjust dia punya main jet lah. Main jet ni main lah, nama pun main lah, main jet dia. So dia ni lah yang memberi minyak waktu kita bawa tu, kita full throttle tu, sini lah setting dia. Okay. So dia akan berkait lah dengan jarum kita, kedudukan jarum, tebal nipis jarum. Dan pilot ni untuk support lah. Pilot ni selalunya untuk idling, tapi kadang-kadang kita tune untuk support low rev. Kadang-kadang low rev dia ada sangkut sikit, kita besarkan sikit lah. Ikut kreativiti lah. Kiranya main jet apa, carburetor ni ikut kreativiti. Tapi main jet ni yang utama dia untuk kita punya setting full throttle tu, nak dapatkan. Jadi macam saya cakap tadi, carburetor ni kita punya matlamat nak dapatkan, nak selamatkan RPM atas. Sebab majoriti motor yang datang dyno ni pun memang dah modi lah. Okay. Kalau dah modi, nak dapatkan power kat ujung, dia kata tak nak jam, nak elakkan jam. Sebab kalau minyak kering jam, minyak lebih tak keluar power. Jadi apa nak buat, kita tune main jet ni. Kita dapatkan main jet ni paling cantik, saiz paling sesuai, apa yang sesuai main jet ni kan. So bila kita setting main jet, kita besarkan main jet. Sebab macam saya cakap tadi, karakter enjin dah berubah, power tu pergi ke belakang. Bila pergi ke belakang, ujung nak minyak lebih, awal tak nak minyak lebih. Jadinya kacau sikit lah. Kacau sikit lah. Tu yang jadi setengah-setengah motor carburetor ni dia orang perasan ada macam bobok sikit lah. Setengah customer komplain tak nak ada bobok lah apa semua. Kalau tak nak, biasanya suggestion saya tu tukar cam lah. At least tukar cam lah. Cam rendah-rendah, duration rendah-rendah je. Jadinya hilang lah bobok tu. Memang hilang lah masalah dia yang selama ni dia alami. Okay. So itulah kekurangan sedikit lah daripada carburetor ni. Kalau selain daripada tu, carburetor ni simple lah. Satu ni je, sistem bahan api dia ini je. Lain-lain tak ada apa, tangki hose tu je lah. Okay. Dan dia menggunakan sistem vacuum lah. Dia akan sedut lalu kat sini, udara masuk, dia akan sedut keluar minyak kat belakang ni. Okay. So itulah yang kita buat dekat carburetor. Kita setting main jet. Okay. So saya tunjuk contoh AFR pada graf lah. Saya tunjuk perbezaan carburetor dengan injection. Saya tunjuk yang injection motor belang semalam yang saya setting tu. Yang carburetor saya tunjuk LC lah, LC. So saya akan share sikit apa benda yang terjadi. Okay. Okay. Kat depan saya ni, ini adalah
carburetor punya setting Ni AFR yang kita nak ni line ni. Line straight ni kalau nampak lah harap-harap nampak lah. Okey, kita set 12.5. So ini untuk full throttle. Kita mengharapkan kita setting main jet tadi supaya dia duduk dekat sini. So apa yang kita boleh buat, kita just target RPM belakang je. RPM 9,000 ke atas. Motor ni memang high rev sampai 12,000 motor ni boleh pergi. Tapi yang ni setting tak ngam lah, saya tunjuk sebagai contoh penerangan. Okay. So kita adjust tadi apa, main jet kan. Okay. So bila kita adjust main jet, macam sini dah kering, 11,000 dah kering. So kita besarkan lagi main jet. Bila kita besarkan lagi main jet, sini akan lagi basah. Sini dah 11,3 kan. Sini akan jadi lagi basah. Dia akan turun ke bawah lagi. Okay. AFR ni lagi kecil nombornya, lagi basah. Lagi besar nombornya, lagi kering. So belakang ni dekat 11,000 nak jadi 12,800. So kita nak dapatkan belakang ke depan. Jadi kena pilih lah. Belakang ke depan. So memang kita akan setting untuk dapatkan belakang lah, sebab kita nak elakkan motor jam. Tapi yang depan ni dia jadi macam ni lah. Motor akan tersengguk-sengguk, bobok-bobok. Okay. So itu carburetor. Ini carburetor setting carburetor. Yang ni saya tunjuk untuk injection. Yang ini injection lah, semalam belang tu saya buat dia ada sikit menggutu sikit lah. Dia punya sistem dia ada isu sikit lah. Semalam pemain tu dia kata balik dia betulkan lah. So far dia punya AFR ni kita boleh lah buat cun-cun. Ni kira cun-cun lah ni, duduk kat line hijau ni. Kira cantik lah ni kan. Apa lagi nak kan. Okay. So AFR dia dekat sini kita nampak. So dekat sini RPM 5,000 ni tak adalah bobok-bobok macam LC tadi. Tak adalah masalah bobok, tak adalah masalah sengguk-sengguk, hilang power ke apa, tak ada. Sebab AFR dia berada dekat tempat yang optimum, yang dekat ideal punya area. So dia akan sedap lah enjin tu. Tak adalah rasa tersangkut-sangkut, tersengguk-sengguk. Ini smooth lah. Okay. Kita bandingkan dengan carburetor tadi. Ni nampak tu. Dekat sini area 7,000 ni pun masih lagi tersengguk-sengguk. Tu yang setengah motor bila bawa dia ada bunyi letup-letup lah, apalah, macam tak ada power, kita perah. Inilah dia. Okay. Kita adjust main jet untuk belakang, yang depan lah kacau. Macam naik jarum. Jarum efek dia sikit je, naik sikit je. Tapi still masalah yang utama adalah tak dapat sini. Sini tak dapat. So itu yang setengah orang dia convert jadi injection. Okay. So itulah perkongsian saya hari ni. Kenapa orang guna, apa kelebihan injection lah. Jadinya inilah kelebihan dia. Dia smooth. Dia lebih smooth dan dia lebih, orang kata, senang kita nak buat apa yang dia nak. Kita beri apa yang dia nak. Bukan macam carburetor, kekurangan dia kat sini. Tapi kelebihan yang jelas pada carburetor ni simple. Okay. Macam yang injection ni saya tengok apa yang dimodified, dia kena tambah fuel pump, dia kena modi tangki, dia kena tambah fuel regulator, dia kena tambah wiring kena buat baru. Jadinya banyak benda kena tambah baru dia dapat hasil macam ni. Okay. So untuk motor yang modi tu adalah macam-macam cara lah nak buat kan. Kita nak jadikan dia injection. So bolehlah fikir macam mana nak buat, macam mana nak jadikan dia injection. So itulah perkongsian saya hari ni. Apa yang kita nak cerita hari ni, kenapa injection lebih sedap, lebih power. Sebenarnya kalau ikut teori dia yang sebenar-benarnya, injection lebih power. Okay. Injection lebih power. Memang lebih sedap sebab dia efisien. Minyak dia lebih jimat. Dia punya power sampailah sebab dia pakai fuel pump. Dia punya minyak under pressure dan dia pecahkan. Dia atomizekan minyak tu jadi halus. Bila jadi halus, minyak lebih jimat dan lebih pembakaran lebih efisien. Okay. So itu kelebihan injection berbanding carburetor. Tapi carburetor kelebihannya adalah simple. Sangat simple. Nak setting, ubah main jet saja. Tapi nak setting dia yang tak simple. Okay. So itu perkaitan dia lah. Cerita dia apa itu carburetor, apa itu injection. Okay. So ni ada soalan. Saya tengok dulu. Muhammad Faizal Adli. Terima kasih. Irham tu okey bos, nak tanya kenapa waktu gear 1 nak macam starting bobok ya, kalau pulas throttle laju kat Umar 32. Abang spek apa bang? Abang block size apa? Dia ada banyak faktor. Kadang-kadang kita pakai carburetor besar. Contohnya dia jadi bila kita bawa, kita buka mengejut, dia tak support. Kadang-kadang carburetor terlalu besar. Kadang-kadang kita punya cam duration tu terlalu besar. Dia jadinya waktu tu jadi macam kering. Dia tak boleh nak sedut. Okey. So tu antara dia lah. Contohnya selalu lah motor 57. Spek 57 dia pakai carburetor besar. Bila pakai carburetor besar, dia perah mengejut, dia akan macam terputus sekejap. Dia senyap sekejap, lepas tu baru dia sampai power dia. Kalau dekat dyno kita tengok kat situ apa jadi, AFR dia terlalu lean, terlalu kering. Bila kering, tak ada minyak, dia nak pakai apa kan? Dia tak ada power, kosong. Kita perah dia kosong. Lama sikit baru dia keluar power. Okay.
So itu antara dia lah kan. Abang yang Irham Toki ni kalau boleh jawab lah, jawab kenapa, apa spek abang. Mungkin kita pernah alami masalah ni, boleh kita share lah dengan ramai-ramai ni kan. Ramai-ramai kau ada yang masalah yang sama, boleh lah kita share kan. So inilah dia cerita kita hari ni pasal carburetor dengan injection. Okay. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, saya akan cuba jawab. Untuk carburetor ada soalan. Bro, macam mana nak tunjuk saiz carburetor yang sesuai untuk superhead? 2023 blok 65. 2023 blok 65 Saiz ni sebenarnya bergantung kat bang. Sebab kita tengok pada setup kita. Kalau kita punya CR tinggi, bolehlah carburetor besar. Kalau CR tu tak cukup, dia jadi isu dia bila kita buka tu dia kosong. Macam tadi motor yang abang tu tanya tadi tu, dia boleh jadi kosong. Jadinya sebaiknya kalau main LC ni kan, ambil tengah-tengah lah yang selamat. Contoh macam sekarang ni 65 2023 ni kan, boleh pakai 32, 34 pun boleh. Tapi kena pandai setting lah, nak dapatkan setting. Dia lagi besar, kelebihan dia dekat ujung. Tapi awal dia ada masalah sikit lah. Mungkin dia lembab sikit ke, dia kosong sikit ke. Spek 63, carburetor rumah 32, cam R1. Okay bang, kalau dari segi ni saya rasa lah cerita dia mungkin main jet tak cukup besar. Sebab tu kadang-kadang kita buka mengejut dia tak dapat. Ataupun abang try jarum. Jarum tu kan, jarum ni bawah ni atas kan, dia lock tu selalunya nombor 3 kan. Abang letak di bawah sikit, tengok ada beza tak? Boleh jadi tu punca dia bila buka mengejut dia tak support. Okay. Kalau motor lepas fully overhaul, boleh ke terus dyno dan check dalam sistem? Muhammad Fakrul okey. Lepas overhaul kalau motor abang nak modi boleh je bang. Kalau motor standard tak ada beza. Sama je kalau ikutlah motor standard. Contohnya Y15 standard kita overhaul, sama je, tak ada beza apa. Sebab kita overhaul pun kita ikut spek, pakai blok sama, blok ori, cam ori semua kan. Kalau abang dah modi memang kena dyno lah, terus dyno je lah, tak ada isu. Kalau kita guna blok yang sesuai, clearance yang sesuai kan, blok jadinya dia tahan lah untuk naik dyno, dia tak ada masalah. Okay. So 17 orang dengan kita. Terima kasih. Hari ni kita cerita pasal carburetor versus injection, yang mana lebih elok. So secara teorinya carburetor lebih simple, tapi injection lebih efisien. Okay, efisien maksudnya kalau kita nak power, dia bagi power. Kalau dia tak ada delay lah. Macam carburetor ni kan kadang kita perah, dia tersangkut kejap lah, apalah. Untuk yang mana pakai carburetor terlalu besar kan, kadang-kadang kita perah mengejut dia tak sampai. Bila hujung-hujung dia sampai, tu jadi masalah tu. Jadinya kelebihan injection, kita buka dia sampai, dia bagi terus minyak. Okay. Dyno kat berapa kos bos Dan? Okay. Dyno kebiasaannya tambahan lah, kena tambahan lah pada kos asal, tambah 70 lah untuk tune carburetor. Muhammad Anwar, IC kalau nak naik dyno boleh guna sedia rumah? Boleh bang, yang penting abang bawa dia punya remote tu kan. Dekat remote ni kita boleh set API, kita boleh set map, kita boleh set RPM kan. Kalau yang remote kecil tu lah, dia ada remote besar tu mahal lagi kan. Itu lagi detail lah kalau abang pakai remote besar. Tak kisahlah, janji ada remote. Ada remote, kita boleh set API, kita boleh set minyak, boleh set RPM, semua boleh set. Okay bang. Tadi soalan. Okay, dah jawab. Okay. So tinggal 12 lagi dengan kita. So terima kasih lah yang mana join. Apa yang kita cerita hari ni hanyalah pasal carburetor dengan injection. Sebab saya tertarik nak cerita sebab semalam abang tu dia bawa belang, kalau ikut belang yang kedua lah. Hari tu dia bawa 65 Jet 4. Dan semalam tu bawa spek standard je. Spek standard. Dia kata sebab hari tu yang 65 tu dah jalan jauh lah, pergi Johor lah Merata, dia dah pusing, tak ada masalah. Dia pakai sistem injection yang dia buat tu lah, yang saya share semalam tu lah, jenama apa, FGK tu dia pakai tu. Jadi saya install software dia, apa, Ignitus kita tune, bolehlah dapat. Tapi software tu apa, function yang dia buat tu FGK ni, dia hanya guna ni je, dia sebagai tuning untuk minyak sahaja. Api tak boleh setting, api still pakai sistem CDI. Okay. So feedback dari customer lah, dia kata okey, motor tu memang okey, tak ada masalah lah, boleh pakai, semua okey. Okay. So itu antara kenapa lah kadang-kadang orang prefer injection. Tapi ceritanya bila jadi injection, motor tu dah jadi rumit. Ada tambahan wiring, ada tambahan komponen kan, ada fuel pump, ada fuel regulator, ada ECU kan. Lebih pening lah, lebih pening. So kalau rosak, banyak benda nak troubleshooting. Okay.
So itulah isu dia. Ada kelebihan dan kekurangan. Kalau pakai carburetor memang simple, memang senang, cuma setting je lah tak senang kan. Kalau kita dah spec bukan-bukan tu memang jadi isu lah. Okay, so rasanya itu sahaja. Kalau ada apa-apa soalan last saya boleh jawab. Lepas tu kita end lah kita punya live hari ni kan, perkongsian kita untuk hari ni pasal injection dengan carburetor lah. Sebab saya semalam tengok ramai yang like tu kan, yang like saya bagi bar dekat status tu kan, ramai yang like tu macam nak kena cerita sikit lah. So saya kongsi lah cerita dia hari ni, apa itu carburetor, apa itu injection. Okay, kalau kita cerita mana power sebenarnya subjektif. Sebab kalau modified yang tu lagi power, yang itulah lagi power kan. Kalau contohnya dia orang kata carburetor tak power lah, carburetor tak sedap, tapi yang modi dekat carburetor tu power, memang sedap lah kan. Jadi dia bergantung pada apa yang kita setting. Okay, so ada motor dah sampai dah. So terima kasih semua yang bersama saya hari ni. Kalau ada soalan, ada apa-apa nak tanya, nak booking ke apa, boleh direct WhatsApp kami. Saya dekat page kita ada nombor WhatsApp, so boleh direct WhatsApp. Sebaiknya untuk yang nak datang biar booking lah sebab kita tak nak bertindan kita punya schedule, nanti ramai yang menunggu apa semua kan, jadi penat lah kan. Kita nak bagi senang untuk semua. Kalau ada apa-apa soalan, boleh direct soalan dekat WhatsApp saya. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum.